Jadi malam ni kita santai, kita buat tutorial sedikit. Soalan ni adalah soalan yang sama sebelum ni saya bagi dengan student soalan trial Kedah 2017. Jadi kita boleh tengok soalan ni dulu sebelum pelajar masuk. Saya share screen dulu. Okay. So ni adalah soalan yang kita akan buat malam ni. Okay. So kelas start 10 suku, jadi kita ada beberapa minit saja lagi untuk teruskan kelas kita malam ni. Jadi siapa yang menonton sekarang ni, sesi live malam ni, jadi boleh share dengan kenalan-kenalan, dengan kawan-kawan, okay, dengan anak-anak yang ambil subjek fizik, okay, SPM. Jadi untuk tahun ni sangat mencabar, okay, bagi student-student di luar sana, sebab ialah hampir setengah tahun, okay, hampir setengah tahun student di luar sana tak tak dapat apa nama ni, belajar dengan formal, okay, dengan formal, okay, sebabkan pandemik ni. Jadi that's why saya sediakan platform Mazik ni untuk sharing session untuk bantu-bantu anak-anak ni, okay. Sebab saya fikir diorang juga dalam keadaan yang sekarang ni agak mencabar untuk diorang dengan suasana di rumah dan sebagainya, nak belajar. Jadi diorang perlukan effort dan suasana yang lebih agresif untuk belajar. Jadi kita, bagi saya, anak-anak di rumah sekarang ni sepatutnya dah boleh adapt dengan situasi sekarang, sebab dia orang dah lama duduk dan belajar di rumah. Tapi ada juga yang pelajar-pelajar yang tak ada akses, jadi saya juga simpati dengan pelajar-pelajar ataupun nasib pelajar yang tak ada akses internet dan sebagainya. Okay. Juga cikgu-cikgu di luar sana pun kadang-kadang ada juga tak ada akses internet. Jadi siapa yang ada akses, jadi saya gunakan apa yang saya ada untuk bantu pelajar-pelajar di luar sana. Okay, jadi lagi 1 minit lagi, kita tunggu lagi student untuk join session kita malam ni. Okay, jadi siapa yang menonton boleh share, boleh like, boleh follow page ni, sebab page ni setiap malam kita akan adakan session, free session untuk pelajar-pelajar yang ambil subjek SPM, subjek fizik SPM. Okay. Alright. Tak ada akses internet. Okay. Tunggu lagi kita sedang tunggu pelajar-pelajar masuk untuk sesi Zoom. Bagi yang tak ada Zoom, tak ada akses Zoom, ataupun nak follow, nak dapatkan, nak masuk, ada akses Zoom bagi sesi Mazik ni, boleh klik dekat saya ada info dekat bawah tu, ada platform-platform, ada YouTube, and then ada group WhatsApp. Jadi boleh just klik link WhatsApp untuk join the class. And then ada Telegram. Jadi saya every info ataupun every video tutorial apa sebagainya, saya akan masukkan dalam Telegram tu. Termasuk juga saya ada Instagram bagi kelas fizik, jadi boleh follow, okay. Dan juga Facebook Kaizen Academy. Saya tak ada share, jadi saya kena share sendiri grup-grup ni, okay. Kadang-kadang ada orang mencari, cuma dia tak tahu macam mana nak dapatkan link tu. Okay. Jadi saya share. Okay. So jadi okay, so student ni sekarang ni
dah start masuk, jadi sebentar lagi 1 minit. Okay. So bagi yang dah masuk ni boleh turn to page 20, section C. Okay, cikgu dah tunjuk dah dekat share screen, cikgu dah share screen dah. Soalan nombor 11, okay. Last class cikgu ada bagi paper dalam bentuk PDF. So korang boleh download, okay, download PDF tu sebelum kita start tutorial malam ni, okay. Jadi siapa yang menonton, ibu-ibu, bapa-bapa, parent-parent yang menonton, yang ada anak ambil subjek fizik SPM, jadi you guys boleh share dengan anak-anak, okay, yang free-free tengah duduk saja tu, okay. Jadi boleh follow kelas ni. So saya ada sediakan link, platform dan sebagainya, jadi boleh tengok platform ataupun link di ruangan komen, ruangan komen pula, ruangan info yang ada di ni lah. Jadi boleh tengok. Okay, terima kasih siapa yang baru join kelas sesi Mazik. Okay. Untuk student sabar dulu Sekejap cikgu nak share link ni dekat public sebelum kita start kelas. Alright. Okay. So korang dah buka dah section C soalan nombor 11. Okay, jadi kita mulakan kelas kita. Bismillah. So, malam ni kita buat tutorial untuk topik prinsip keabadian tenaga, ataupun dalam bahasa Inggeris dia Principle Conservation of Energy. Okay, Principle Conservation of Energy. Okay, prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga. Alright. Jadi soalan dia, okay, ni tutorial. Soalan section C ni adalah soalan salah satu section bagi essay part lah, ataupun bahagian essay, okay, dalam paper 2. Okay, jadi kita ada 3 part. Part A, part B, part C. Part A kita ada 8 soalan, wajib jawab semua soalan. Part B kita ada option, kita ada pilihan, jawab 1, kita ada 2 pilihan, jawab 1. Section C juga kita ada 2 pilihan, jawab 1. So hari ni kita buat soalan ni, okay. So statement dia adalah Rajah 11 menunjukkan bagaimana atlet lompat bergalah berjisim 65 kg melompat melepasi palang JKLMN dan O, menunjukkan satu siri lompatan yang dibuat oleh atlet itu. Atlet itu jatuh bebas bermula daripada M. Okay. Jadi JKLMNO tu adalah siri lompatan dia lah. Okay, siri lompatan dia. Okay, dia lari and then dia ambil lajak. Okay, dia tekan vogue tu and then lepas tu baru dia lonjak ke atas and then dia melompat dan melepasi palang dan jatuh. Okay, ke tilam lah. Okay. Okay, soalan dia adalah, okay, soalan dia what is the meaning of free fall? Okay, apakah yang dimaksudkan dengan free fall? Jadi free fall ni adalah Free fall ni adalah salah satu topik dalam tajuk graviti. Okey, dalam tajuk graviti. So graviti ada kaitan dengan free fall ataupun jatuh bebas. Okey, jatuh bebas. Okey, jatuh bebas ni apa? So jatuh bebas tu adalah ataupun free fall. Okey, adalah objek yang jatuh. Okey, objek yang jatuh, okey, dengan kelajuan ataupun kelajuan graviti, pecutan graviti. Okey, objek yang jatuh, okey, dengan pecutan graviti, yang tu dinamakan objek yang
jatuh bebas. Okay. So any objek yang jatuh dengan kelajuan graviti itu yang dipanggil sebagai jatuh bebas. Okay. Jatuh bebas ni macam mana? Jatuh bebas lah daripada atas vertikal ataupun mencancap ataupun vertically ke bawah. Okay, vertikal ke bawah. Okay, jadi contohnya, okay, atlet ni jatuh bebas kat mana? Dekat bahagian M and O. So dia jatuh ke bawah. Okay. Jadi jatuh dia tu adalah jatuh bebas. Jatuh dia tu, laju dia tu adalah mengikut pecutan graviti. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan free fall. Okay, jadi nilai graviti, nilai pecutan graviti adalah G sama dengan 10 meter per second square ataupun 10 meter per saat per saat. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey. Atlet mengambil atlet mengambil masa 2 saat untuk jatuh daripada M. Okey, mana M? M ke atas sekali. Okey, lepas daripada apa nama ni? Palang tu, dan jatuh ke O. Okey. Atlet mengambil masa 2 saat daripada M ke O. Okey. Soalan dia, what is the acceleration? Berapakah pecutan atlet pada kedudukan N? Okey, kedudukan N adalah di antara M dengan O. So N adalah duduk di bahagian tengah-tengah lah antara M dengan O. Jadi berapa pecutan dekat N? Okey. Waktu posisi atlet dekat N, okay, atlet tu tengah jatuh vertikal ataupun dia jatuh ke bawah, okay, straight terus ke bawah ke tilam. Okay. Dalam keadaan itu, okay, ia menunjukkan bahawa atlet itu dalam keadaan jatuh bebas. Jadi pecutan atlet di N, okay, di posisi N itu adalah mengikut pecutan graviti. Okay, sebab apa? Sebab N itu adalah posisi di mana atlet itu jatuh bebas. Okay, jadi automatik nilai dia adalah mengikut pecutan graviti. Berapa nilai dia? Pecutan dia adalah G sama dengan 10 meter per saat per saat. Okay. Okay, seterusnya. Hitungkan ataupun calculate the velocity of the athlete. Okay. Hitungkan had laju atlet sejurus sebelum dia jatuh ke atas tilam. Okay. Velocity, dia nak had laju. Had laju atlet ni sebelum dia jatuh ke tilam. Okay. Jadi kita nak pakai formula apa? Jadi kita sebelum ni kita belajar formula kinematik. Okay. Formula kinematik kita ada 4 formula kinematik. Okay. Jadi salah satu formula itu adalah kita boleh cari nilai had laju. Okey, jadi kita ada had laju dia, okey, V sama dengan U plus AT. Okey, jadi kita boleh cari gunakan formula V sama dengan U plus AT. Okey. Kalau KSM pesutan graviti 90 cikgu, macam mana tu cikgu? Okey. Nilai 9.81 dengan 10, okey, hampir sama. Okey, hampir sama. Untuk KBSM kita pakai 10. Untuk KSSM kita pakai 9.81. Untuk bagi cikgu, kalau kita nak guna kita ada 2 version lah. Nilai tu ada 2 version. Tapi nilai tu hampir sama actually. Okey, 10 tu sebab dia bundarkan jadi 10. Okey. Kalau nilai sebenar adalah 9.81, okey, meter per second. Tapi ataupun meter per saat. So jadi tak kisah boleh guna 10 ataupun boleh guna 9.81. Okey. So bagi yang KSSM boleh pakai 9.81, bagi yang belajar KBSM boleh pakai nilai 10. Okey, tak ada masalah. Right. So V, so kita masukkan nilai ikut kinematic equation ataupun ambil formula A sama dengan V tolak U bahagi T. Okay. So yang ni dia dah rearrange. So kita dapat nilai V sama dengan U tambah AT. Okay. So jadi
Masukkan nilai saja. V, kita nak V. U berapa? Okay. U ni adalah initial velocity ataupun hal laju awal. Okay, sekarang ni kita nak cari hal laju atlet sebelum dia jatuh atas tilam, sebelum dia jatuh. So kita nak V dekat bahagian sini. Okay. So U dia kat mana? U dia kat sini ke? Okay, kat sini ke? Kat sini. Okay, kita nak ambil U dekat mana? Okay, kita ambil U dekat bahagian, dekat puncak ni, dekat atas. Okay. Kenapa kita ambil dekat atas? Sebab pergerakan atlet itu, okay, sebelum dia jatuh, pergerakan atlet itu bermula dekat M. Kenapa M? Sebab bila dia duduk, bila dia lompat, okay, dia melepasi dekat palang tu, ada satu keadaan ataupun satu masa dia stop and then dia jatuh. Okay, tapi duration tu ataupun durasi tu tak lama. Sangat cepat, okay, sangat cepat dan pantas, okay. Jadi dalam satu ketika dia lompat, okay, and then satu ketika dia stop and then dia jatuh, okay. So kita kira U tu daripada dia bermulanya gerakan yang baru, okay. Maksudnya dia bergerak and then ni dalam keadaan dia bergerak dan dia lompat. Bila dia lompat, at one moment tu dia akan berhenti. So kita akan ikut U yang barulah, maksudnya U waktu dia berhenti and then dia kembali bergerak semula. Okay, so kita ambil U dekat sini. So initial velocity dekat sini adalah 0 meter per saat. Kenapa kosong? Sebab pada satu ketika bila kita lompat naik dan kita nak turun ke bawah, kita nak turn ke bawah, maka kita akan mengalami dalam keadaan pegun yang sangat-sangat sekejap. Okey. Jadi U kita adalah nilai dia adalah 0. Ini masukkan nilai 0. Okey. Sorry. Cikgu kat biru lah. 0 tambah dengan A. A ni apa? Nilai pecutan lah. Nilai pecutan ni kita ada 10. Okey. T dia berapa? T dia adalah 2 saat. Okey, jadi kita dapat jawapan dia 20 meter per saat. So 20 meter per saat adalah V dekat bahagian sebelum dia jatuh dekat atas tilam. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni cikgu alihkan sikit ke atas. Okey. Hitungkan tenaga kinetik atlet lompat bergalah pada kedudukan K. Okey, tenaga kinetik, apa formula tenaga kinetik? Tenaga kinetik ataupun KE, formula dia dah bagi dalam EK. Tenaga tu capital E, okey. So tenaga kinetik formula adalah half mv square. Okey, formula memang dia akan bagi dalam kertas soalan. Okey. So masukkan nilai. So kita nak EK equal to half mv. So kita nak tenaga kinetik lah, kita nak EK. So berapa nilai EK? Jadi masukkan nilai half. So M berapa? Berat orang ni berapa? Berat orang ni 65. Berat atlet ni 65 kilo. Jadi masukkan nilai 65. V berapa? V adalah 20 square. Jadi kita kira. So masukkan 1/2, 65, 20 square. So kita akan dapat nilai 13,000. 13,000 joule. Unit tenaga ataupun energi dalam joule. Guys, mesti kena wajib tulis unit. Tak tulis unit, satu markah hilang kat sini. Satu markah hilang. Jadi markah penting kalau ikutkan pecahan kat sini, kita ada 1, kita ada kat sini calculate the velocity 2, kita ada 2. So total dia adalah 5 markah. Jadi 2 ni. Kalau tak tulis unit, maka ni salah. Jawapan salah. Jadi kita dapat jawapan ni je, 1. Ini salah. Okey, sama juga macam ni, tak tulis unit, salah. Maka yang ni saja dapat 1 markah. Dah rugi. Walhal nilai yang kita letak ataupun magnitude yang kita letak tu adalah betul. Tapi disebabkan kita tak letak unit, maka salah. Okey.
So bila salah jangan salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab careless. Okay? Careless. Avoid careless. Jadi bila buat latihan, pastikan sentiasa apa? Tulis ni macam cikgu buat ni, tulis formula. Walaupun formula ada kat kertas depan, tapi tulis tu untuk ingat. Okay? Tulis untuk ingat. Dan setiap elemen ataupun setiap nilai kita kena define ataupun kita kena tulis lah. Contoh macam dia bagi berjisim 65 kg ni, cikgu tak buat M sama dengan 65 kilo. Lu define. Define jisim tu dalam M. Jangan tulis jisim sama dengan 65. Tulis M equal to 65 kilo. Okay. And then kita ada sini juga T. Tulis T equal to 2.0 second. Ni define. Jadi bila buat latihan mesti kena biasakan define. Okay, sebab kita tak nak tinggal ataupun kita tak nak careless dengan info yang dia bagi. Sorry, bukan careless. Kita tak nak miss info yang dia bagi. So every info yang dia bagi kita kena define, terus siap-siap. And then apa formula kita nak pakai, kita terus tulis formula. Walaupun latihan kita tulis juga formula. Okay, walaupun formula tu ada di kertas depan. Jadi kita dah dapat nilai EK. Alright. Soalan seterusnya. Okay, ni soalan 4 markah. Okay, 4 markah ni soalan yang besar. Okay. Based on diagram 11.1, okay, the athlete accelerate from J to K. Nampak J to K. J to K ni dia tengah accelerate. Okay. Okay, cikgu tunjuk kat sini. J to K ni dia tengah accelerate. Warna hijau ni. Dia tengah pecut. Okay. So that he can clear the bar with the greatest span. Okay, jadi dia boleh lepas halangan dengan ketinggian yang lebih besar. Jadi bila dia lari, dia agak-agak dia boleh lepas lah. Okay. Terangkan situasi tersebut dengan menggunakan prinsip keabadian tenaga. Okay, macam mana kita nak explain situasi ni dengan principle conservation of energy ataupun prinsip keabadian tenaga. Okay. Persoalan pokok dia adalah prinsip keabadian tenaga itu apa? What is principle conservation of energy? Apa prinsip keabadian tenaga? Okay. Siapa ada clue? Okay. Boleh catat ke? Catat pula. Keabadian tenaga. Okay. Ataupun dalam bahasa mudah. Okay. Principle conservation of energy. Boleh tulis kat chat tu. Principle conservation of energy tu apa? Jangan tulis dalam buku, okay? Cikgu tak nak dalam buku. Okay, your own words, okay? Of energy. Okay. Prinsip keabadian tenaga, tengok, okay, bila kita tengok ayat tu, keabadian. Apa maksud keabadian? Abadi. Abadi means kekal. Kekal. Dalam bahasa conserve, kekal, okay? Apa yang dikatakan prinsip kekal? Tenaga ni kekal. Tenaga ni kekal apa? Ke atas apa? Okay. Tenaga ni magnitude dia, nilai dia kekal walaupun dia berubah kepada satu bentuk yang lain, berlainan. Contoh tenaga, kita ada tenaga elektrik. Tukar kepada tenaga cahaya. Tenaga elektrik, okay, kita tak bagi tenaga elektrik, kita panggil electrical potential energy ataupun tenaga keupayaan elektrik. Contoh tenaga keupayaan. Okey. Tenaga keupayaan elektrik berubah ataupun transform into tenaga cahaya contoh. Dalam masa sama bila ditukar tenaga tetapi tolonglah faham besok lah. Nanti aku cak. Aku reti cas. Aku tak jahil sangat. Jangan fahamlah, tidurlah. Pergilah nak tidur. Ya aku cas. Tak payah biar. Hari ni aku nak kau rehat. Kau penat kan? Busuk lah. Busuk. Hello. Oranglah. Okey. Tenaga keupayaan. Siapa yang on ni boleh tutup
Boleh mute. Aku pergi. Aku pergi bijak badan kau. Okay. Aku mesti kau takkan kau. So tenaga keabadian, so kita ada tenaga keupayaan elektrik 100 joule. Okay, berubah menjadi 100 joule. Okay, 100 joule. Right. Jadi tenaga berubah tetapi amount ataupun magnitude dia sama. Itu yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian tenaga. Okay, energy transform into another form but the magnitude is remain unchanged ataupun kekal. Okay, itu yang dimaksudkan dengan abadi. Abadi means magnitude dia kekal ataupun magnitude dia abadi ataupun conserve. Okay, so 100 joule tenaga keupayaan elektrik bertukar kepada tenaga cahaya tetap dengan nilai 100 joule. Okay, alright. Jadi kita buat last question ni. Pertama, bila J ke K, bila J ke K, hal laju atlet bertambah. Itu poin pertama. Ataupun velocity increases. Number 2, nombor 2, bila hal laju bertambah mengikut tenaga kinetik tadi, tenaga kinetik bertambah. Kenapa tenaga kinetik bertambah? Sebab dalam tenaga kinetik kita ada apa dia? Half mv square. Jadi kita ada v. Bila bertambahnya v, v increases, maka EK ataupun tenaga kinetik increase ataupun bertambah. Seterusnya, bila tenaga kinetik bertambah ataupun membesar, so mengikut prinsip keabadian tenaga, ni cikgu tulis PKT lah ataupun Principle Conservation of Energy. Bila tenaga kinetik besar, bila EK greater ataupun besar lah, nilai dia besar, maka kita ada apa dia? Tenaga keupayaan yang besar. Tenaga keupayaan ataupun EP, tenaga keupayaan dan besar. Tenaga keupayaan ni related dengan apa guys? Dengan cikgu tulis formula dia. EP equal to mgh. H. Related dengan ketinggian. Jadi bila tenaga kinetik yang dah besar disebabkan kelajuan yang tinggi dekat JK ni dia dah lari laju. Dekat sini dia dah ada V yang tinggi. And then bila dia nak transform, dia ada EK yang tinggi sampai dekat bahagian sini. Dia akan hasilkan EP yang mengikut prinsip keabadian tenaga, nilai dia sama. Contoh kalau ni 1000 joule, maka yang ni pun 1000 joule juga. Jadi dia akan hasilkan EP yang besar. Jadi bila hasilkan EP yang besar, automatik MGH, nilai H ni akan tinggi. Maksudnya dia akan dapat capai ketinggian yang besar ataupun ketinggian yang tinggi lah. Jadi keempat last kali, kita boleh concludekan yang H tadi ataupun ketinggian tadi. So ketinggian ketinggian besar ataupun nilai ketinggian yang besar ataupun jumlah yang besar terhasil daripada ataupun terhasil terus. Saya buat daripada. Maksudnya kita bagi tahu bahawa bila tenaga keupayaan besar, maka ketinggian besar akan terhasil ataupun H. H increases ataupun bertambah. So that's all untuk sesi kali ni. Jadi cikgu lepas ni kena mute dah. Alright.
Sorry cikgu baru guna Zoom ni. Okay, sebelum ni guna Google Meet ya. So hari ni kali ni guna Zoom. Okay, jadi next session kita berada di fasa yang kedua. So malam ni adalah malam final bagi fasa yang pertama. So esok hari Rabu merupakan fasa yang kedua. Jadi fasa majlis yang kedua. Jadi cikgu akan teruskan juga sesi. Jadi cikgu akan update dalam grup, okay, dan juga page. Nanti cikgu akan update dalam page Facebook jadual ataupun schedule baru bagi sesi majlis fasa yang kedua. Okay guys, terima kasih banyak join session malam ni. Bagi yang menonton live Facebook page Kaizen Academy, jadi boleh follow info ataupun platform-platform yang saya dah bagi link dekat statement ataupun info di ruangan status session live ni. Jadi boleh follow platform-platform tu. Kita ada platform Instagram, Telegram. Jadi boleh follow platform ini untuk video-video yang video-video tutorial yang saya akan buat pada masa akan datang, ataupun ada yang dah rekod dan ada yang dah di-post dah pun. Okey, jadi boleh share kepada kenalan ataupun anak-anak yang ambil subjek fizik SPM tahun ni. Okey, ataupun sedang mengambil untuk 3 tempat. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak bagi yang join session, Nuaim, Sarah Hazli, Shalma, okey. Terima kasih banyak. Okey, yang setia dengan cikgu. Okey, next time kita jumpa lagi akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam semua.